Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita buat lagi satu video. Sebelum ni saya ada buat berkenaan tentang RFID, video tentang RFID. So, ini bahagian kedua. Saya pernah ditanyakan hujung soalan video yang lepas. Maksudnya video ketika saya buat video review menggunakan RFID ataupun RFID. So ini bahagian kedua ataupun part 2. Saya ada pernah bertanyakan bagaimana sekiranya kalau kita jual kereta ataupun cermin kereta kita, kalau kita letak stiker RFID tu, saya panggil RFID lah, lagi mudah kalau saya nak adjust ketul-ketul satu abjad. Kalau korang letak stiker RFID tu di cermin kereta ataupun di lampu kereta, jadi seandainya kedua-dua bahagian ni yang korang letak tiba-tiba pecah di bahagian itu, so stiker tu pun lerai lah dengan dia punya. Kalau lampu pecah lerai macam tu, stiker pun habis, mungkin remuk, mungkin hilang, terbang entah ke mana. Begitu juga dengan windscreen. Kalau windscreen korang pecah, dengan stiker-stiker tu pun lerai entah di mana. Jadi bagaimana, boleh tak kalau andai kata korang jumpa stiker tu balik pun korang tampal? Jadi soalan dia, bagaimana stiker tu boleh digunakan atau tidak? Okey, jawapan dekat sini. Stiker pada windscreen ataupun pada headlamp yang pada kereta korang yang korang tampal tu, seandainya pecah dan sebagainya, ataupun kereta korang hilang, dicuri, kemudian ataupun korang beli kereta baru, kereta lama korang trade in, so stiker RFID pada kereta lama. Jadi bagaimanakah cara-cara ni semua korang nak dapatkan balik, boleh guna ataupun tidak? Sebenarnya stiker tu tidak boleh digunakan seandainya korang punya amount pada e-wallet Touch and Go korang, nilai dia ada puluhan ringgit, ratusan ringgit, tapi benda-benda pada kereta korang tu pecah di mana ada terletaknya stiker RFID. Apa yang boleh buat? Stiker tu tak boleh dipakai semula, ataupun korang jual kereta pun tak boleh korang kopek dan tampal ke kereta baru pun tak boleh pakai digunakan pada kereta baru. So bagaimana cara untuk mengatasinya? Caranya adalah korang kena lupuskan stiker RFID yang lama. Kalau kereta korang jual stiker RFID tu, korang nak kopek balik tanpa kereta baru, tak perlu, tak boleh diguna pakai. Dan harus diingat, kalau korang lupa tanggalkan pada stiker RFID pada kereta lama, tiba-tiba balik rumah, cari stiker aku dekat kereta, tapi kereta dah jual. Awas, bila orang lain pakai kereta tu, automatik bila dia run ke mana-mana, korang tak batal, tak lupuskan stiker korang pada e-wallet Touch and Go korang pada handphone tu, automatik orang yang guna kereta tu makan free korang punya e-wallet. Korang top up ratusan ringgit, dia orang enjoy, tak perlu bayar.
Tiba-tiba korang buka korang punya e-wallet, tengok-tengok kredit dah tinggal banyak ni. Macam mana boleh jadi? Salahnya pada korang sendiri. Kesilapan dia pada korang lah. Jadi sepatutnya apabila benda-benda ni berlaku, lupuskan korang punya arfid tu. Cara dia, okey, korang pergi ke dia ada satu website arfid, ataupun kalau paling senang sekali, okey, nanti saya akan letak di video ni, ada satu screen picture saya ada letak. Okey, kat situ korang boleh tengok kat mana cara korang nak contact dan bagaimana korang nak menghubungi. Saya akan ada letak situ. Okey, yang pertama sekali, okey, dari ini saya bercakap, yang visual saya akan tunjukkan kemudian. Korang kena call Care-Line. Dia ada bagi nombor dia tu, saya tak ingat nombor dia tu. Nombor dia saya lupa nombor dia, tapi saya akan letak di bawah ni. Korang telefon kepada Care-Line. Bukan, dia ada dua tau. Dia ada dua nombor. Kalau korang nak tukar nombor phone lain, kalau korang nak edit pada profil lain. Tapi yang saya nak ceritakan ni, jika stiker arfid korang dilupuskan, untuk pergi ke kereta baru ataupun untuk dapatkan stiker baru, korang kena beli lah. Beli lain, tampal di bahagian mana kereta-kereta korang pecah. Contoh windscreen pecah, stiker tu tak boleh pakai, korang kena beli lain. Tapi make sure kena lupuskan stiker lama. Begitu juga dekat pada headlamp, stiker tu hancur disebabkan headlamp tu pecah, korang kena lupuskan, beli headlamp, beli stiker lain, tampal di sana. Kemudian kalau kereta korang jual, lupuskan arfid lama, beli arfid baru korang boleh tampal. Tapi make sure jika ada nilai top up dia masih ada lagi berbaki, nilai ratusan ringgit, puluhan ringgit, so jangan risau. Telefon Care-Line, hubungi dia. Kemudian dia ada tinggalkan satu hashtag nombor 4. Bila kau dengar tu, operator tu cakap macam-macam lah language. Kau nak bahasa Melayu, kau nak bahasa English, dia ada, operator tu akan bagi tahulah. So korang dengar dulu arahan tu, ikut arahan. Kemudian bila dia katakan ada, jika masukkan kod #4, masuk situ, nanti operator akan layan korang. Bila operator akan layan, dia akan minta korang punya detail-detail. So maksud dia detail-detail kat sini, dia akan minta korang punya security lah. Mungkin dekat profile korang dia akan sebut, minta korang punya IC dan email. Itu kena ingat, email. Tadi pun saya dah kena, saya ada buat urusan sikit, dia akan minta email. So make sure email yang korang daftar pada e-wallet Touch 'n Go mesti tally dengan apa yang korang sebut. Kalau salah sebut, bergantung pada operator tu lah. Kalau dia sebut dengan IC kau betul, nombor kau betul, nombor telefon kau betul, cuma email tadi salah, mungkin ada toleransi. Tapi benda-benda ni, point dia penting, security tadi. Email yang korang daftar, IC 4 digit di belakang, kemudian bagi tahu apa yang dia nak. Kemudian bagi tahu sekiranya korang beli arfid yang baru, tag tu, korang punya arfid lama, bagi tahu diorang yang korang nak lupuskan akaun lama, dan jika ada nilai, transfer kepada arfid tag yang baru korang beli. Itu maklumat saya bagi tahu ni, penting. Jangan ada yang tanya macam mana saya jual kereta, stiker arfid tu, jika kalau cermin pecah macam mana, stiker arfid tu, akaun ada nilai, semua macam mana. So di sini saya dah bagi tahu bagaimana korang nak menghubungi arfid Care-Line.
Ada 2 nombor telefon situ. So yang saya akan bagi nombor telefon ni ditertera pada dalam video ini. Nanti korang tengok. Jadi di situ adalah maklumat penting. Jadi korang nak ada pergi laman sosial, dia ada laman sosial dia, korang boleh hubungi ke laman sosial, mungkin PM message. Kalau phone korang nak direct, dia akan ada bagi nombor phone, korang boleh call direct. Tak tunggu lama, kejap je, dalam 5-6 minit je dia akan sambut korang punya panggilan. Walaupun dia ada punya panggilan terlalu banyak, dia ada operator-operator yang dia dah bahagikan pada setiap tempat lah. Jadi tak perlu risau kat situ. So jangan fikir-fikir pening lah aku ada nilai top up yang banyak di Arfit lama. So inilah cara dia. Cara korang perlu hapuskan Arfit itu terlebih dahulu. Selesainya baru kalau korang dah siap-siap beli Arfit yang tag baru, bagikan nombor Arfit yang baru untuk ditransferkan duit pada akaun lama ke, bukan akaun lama, ada tag yang lama punya duit tu akan transfer ke tag baru. Nilai dia yang korang ada berbaki lah. Jika tak ada, tak ada lah kan. Kalau ada, sebutkan tag yang baru. Okey, itu satu benda penting yang saya nak kongsikan kepada korang. So kita jumpa lagi next week akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.